Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada semua pendengar-pendengar dan pelayar-pelayar, insya-Allah pada petang ni kita akan melalui ataupun kita akan bersama dengan ikon halal kita, Cik Khairuddin bin Omar, Pengarah Eksekutif Pemasaran Adik Isu Resources Sdn Berhad. Apa khabar? Ayo. Khabar baik. Khabar baik. Alhamdulillah. Sihat Alhamdulillah. Sihat sekarang. Sihat alhamdulillah. Kita untuk maklumat semua, kita akan webinar ini adalah bersempena dengan Minggu PKS tahun 2021 yang bertemakan Mula Berzikir Azam Melangit, bermula 26 Jun dah sebenarnya, sehingga 4 Julai insya-Allah kita akan tamat pada esok lah, sempena ataupun di seluruh Malaysia, di peringkat negara kita. Dan dengan musim-musim sekarang ni, SME Corp dan juga dengan kerjasama Kementerian Perdagangan, Usahawan dan Koperasi membuat satu alternatif berkaitan dengan Minggu PKS ni yang kita tidak dapat buat secara turun padang, kita akan buat secara atas talian, secara maya, dan juga perkongsian juga banyak program yang dibuat melalui atas talian, termasuklah webinar yang kita akan jalankan pada petang ni. Jadi sedikit orang kata slot untuk petang ni adalah berkaitan dengan ikon halal. Kita dah tahu bahawa HIO adalah merupakan pengarah eksekutif pemasaran untuk syarikat Adik Isu Resources yang mana merupakan pemegang sijil halal, sijil pengesahan halal Malaysia bermula tahun 2016 bermula 2013 sebenarnya. Mula 13. 2013 2014 lah, awal tahun 2014. Sejak daripada manual lagi kan, antara yang terawal kalau di Terengganu, antara yang terawal lah pemegang sijil halal yang mana pada awal-awalnya produk pun tak banyak produk masa mula-mula permohonan itu berapa? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali terima kasih kepada SME Corp lah, SME Corp yang menganjurkan program Minggu PKS dan juga menjemput saya sebagai salah seorang panel lah untuk slot usahawan pada hari ini. Dan juga terima kasih juga kepada Tuan Moderator. Tuan Moderator ni orang hebat di Halal Jakim Negeri Terengganu. Balik kepada soalan Tuan Moderator tadi, bila syarikat saya mendapat persijilan halal. Okay. Saya ceritakan sedikit background bagaimana saya bermula. Saya bermula daripada sebuah restoran, pada tahun 2011. Daripada membuka restoran sebagai suka-suka, tapi apabila mendapat sambutan yang baik daripada customer memberi sokongan, customer
kata produk kita sedap kan. Restoran kita pun ramai pengunjung. Dari situ timbul idea untuk kami komersialkan produk-produk yang kami jual di restoran. Antara Restoran Adik Su itu kan, Hairul kan? ikan bakar, sos 3 rasa, sambal belacang yang mana ada di menu kami di restoran, kami cuba upgradekan ataupun komersialkan. Ini juga adalah kerana permintaan daripada customer sendiri atau pengunjung restoran kami, di mana apabila mereka datang ke restoran, mereka nak beli paste tersebut. Sedangkan masa tu kami tak jual lagi paste tersebut secara komersial. So dari situ apabila kami memikirkan ada sambutan, ada permintaan. Jadi pada 2014 kami transform, kami upgrade ke kilang. Daripada restoran kami ke kilang memproses produk-produk makanan halal, dalam maksud sambal lah. So untuk 2014 kami move ke kilang, kami mohon permohonan produk halal ni pada awal Januari 2015. Kami memohon sebanyak lebih kurang 6 ataupun 7 produk. 6 produk tak silap saya. Sambal bilis, sambal belacang, paste tom yum, sos 3 rasa, sos paste ikan bakar. So 6 produk ni untuk pertama kali kami mohon persetujuan halal. Dan 4 bulan selepas itu, bulan 4, Halal Jaki telah meluluskan permohonan kami untuk 6 produk ini. Jadi dari situlah kalau kita tengok selepas mendapat halal ni berlakunya pengembangan dia. Perkembangan dia daripada produk tak ada halal kepada ada halal. Dia nampak perbezaan dia. Jadi Hairul, saya ingat masa tahun tu kedai makan Adik Su tu kan dekat Jalan Seri Budiman tu. Betul. Kan? Masa tu famous. Amat lah. Yang itulah bermulanya daripada kedai makan terus kepada kilang buat produk. Ya, betul. Okey, baik. Hairul cerita tadi berkaitan dengan mula-mula dia minta produk, dimohon halal produk sebanyak ada 6 lah. 6 produk untuk permulaan. Tapi kalau kita tengok dalam masa 3 bulan, alhamdulillah telah berjaya diluluskan. Kalau kita tengok tahun 2021 dia ada buat pembaharuan sijil halal. Dan kalau ikut rekod kita sekarang ni produk dia dah 72 produk Alhamdulillah. Makin bertambah setiap permohonan pembaharuan tu akan ada penambahan produk. Betul. Alhamdulillah. Betul. Tahniah. Terima kasih. Okey. Dari segi cabaran dia macam mana, Hairul? Okey. Semenjak cabaran ni mungkin saya boleh ceritakan dulu apa kebaikan ada halal dan kebaikan tak ada halal lah. Sebab sekarang ni bagi saya persepsi orang ramai tu kita kena yakinkan mereka. Kadang-kadang orang ramai ni, pengguna ni ataupun customer ni, dia tak faham apa itu produk halal yang sebenar. Maksudnya, dia punya mindset dia tahu bila sebut produk halal ni, dia hanya fikir, oh orang Melayu buat, oh orang Islam yang buat. Maknanya, mesti halal lah sebab orang Melayu, orang Islam buat. Tapi, itu silap. Saya rasa kesedaran tu harus lagi kita sebagai usahawan ataupun pihak JAKI sendiri, pihak agensi sendiri harus tingkatkan lagi kesedaran. Sebenarnya proses halal ni dia bukan setakat orang Islam ke orang Melayu buat. Bagi saya produk halal ni ialah bermaksud kualiti. Kualiti dari segi penyediaan, dari segi bahan mentah yang kita dapat, dari segi proses yang kita lakukan, dari segi tenaga pekerja yang kita gunakan, bagaimana proses-proses dalam kilang yang kita lakukan. Jadi ianya sangat besar skop halal ni. Jadi perkara ni kita harus fahamkan kepada pengguna yang mana
halal ni bukan sekadar orang Islam buat, bukan sekadar orang Melayu buat. Halal ini adalah dia melibatkan kualiti, melibatkan kesihatan kepada produk, melibatkan keselamatan kepada produk. Jadi cabaran tu of course lah memang ada. Contoh kalau kita tengok sekarang cabaran dia, kalau saya lihat dari segi usahawan, saya bercakap dari segi PKS, sudut PKS lah, perusahaan ataupun IKS, bukan PKS, IKS, Industri Usahawan Kecil. Memang ramai di kalangan mereka belum ada kesedaran yang tinggi lagi untuk mendapatkan produk halal. Antaranya cabaran yang mereka lalui, antaranya mungkin kos, mungkin kos untuk penambahbaikan infra, mungkin juga cabaran yang paling besar yang saya rasa adalah mindset juga. Sebab mereka fikir mereka ada satu ketakutan untuk mengeluarkan modal, ketakutan untuk kecetakan tentang pentingnya halal ni kepada market. Maksudnya bila kita nak produk kita komersial, nak produk kita pergi jauh, nak lebih kompetitif, pentingnya ada halal. Kesedaran tu masih kurang mungkin di kalangan usahawan kita, tapi tidak semualah. Ini cabaran yang saya rasa yang dilalui lah. Contoh saya sendiri, saya bagi pengalaman saya, kenapa saya begitu bersungguh-sungguh nak dapatkan produk halal ketika 2015. Pertama sekali, masa tu saya nak memasuki produk saya, nak listing produk saya di hypermarket di seluruh Malaysia. Contohnya Giant, Tesco. Sebab mereka ni adalah orang kata satu platform yang besar. Contohnya Giant, dia ada 100 lebih outlet. Tesco ada 50 outlet di seluruh Malaysia. Ion Big ada 30 lebih outlet. Kenapa pada mulanya saya betul-betul bersungguh nak listing produk saya. Jadi permulaannya saya ingat lagi pada 2015, sebelum tu saya belum mendapat produk halal lagi. Ketika di program business matching di festival halal, dilakukan di Halal Fest, dilakukan business matching. Saya pergi berjumpa dengan buyer ataupun pihak Giant untuk propose produk saya, untuk meyakinkan mereka produk saya sedap, ada permintaan. Tapi pihak Giant menolak mentah-mentah. Atas alasan produk kami tidak cukup spek, tidak cukup syarat-syarat yang mereka perlukan, iaitu halal. Jadi perkara persijilan halal ataupun standard halal tu adalah perkara yang penting yang perlu ada bagi produk, bagi sebuah produk. Jadi selepas mendapat nasihat daripada pihak pasaraya, saya minta mereka bagi saya tempoh berapa masa untuk saya upgrade saya punya produk untuk mendapatkan persijilan halal. So dari situlah saya berusaha pergi kepada agensi, pergi jumpa pihak halal jaki, pergi jumpa pihak agensi kerajaan yang memberi nasihat, khidmat, bantuan bagai-bagai lah. So dalam masa bulan 1 saya apply, bulan 4 2016 saya dah lulus halal. Dan selepas tu saya kembali semula kepada pihak pasaraya yang saya bagi tahu mereka yang produk kami dah bersedia untuk bersaing, kami dah upgrade packaging, kami dah ada halal jaki yang sah, dan secara automatik mereka meluluskan permohonan kami untuk listing 6 produk kami itu di seluruh pasaraya Giant. Masa tu pertama kali Giant lah. Dan yang bagusnya, bila kita dah ada halal, bila pasaraya lain tengok Giant sudah listing produk kita, pasaraya lain seperti Tesco, Ion Big, Maiden juga akan proses dia lebih mudah. Maknanya keyakinan mereka kepada produk kita tu dah tak banyak dah. Maksudnya tak perlu lagi mereka nak interview kita bagai-bagai, sebab mereka dah tengok Giant dah listing produk kita. Keyakinan mereka kepada produk tu dah makin bertambah. Itu orang kata
kenapa pentingnya halal bagi saya ini sangat penting lah. Kalau ikut saya punya say sendiri pun, sebelum saya dapat halal, selepas mendapat halal, say saya semakin meningkat secara mendadak. Maksudnya CJ halal tu sendiri sebenarnya membantu menaikkan say kita. Mana kepercayaan pengguna kepada produk tu lebih lagi tinggi, lebih lagi mereka percaya kepada keselamatan produk, mereka percaya kepada kualiti produk, sebab kita saja di sini bila kita melakukan produk halal, kita bukan saja, kita tak boleh saja mementingkan keuntungan semata-mata. Kita perlu fikirkan juga tentang kualiti, tentang keselamatan, kesihatan. Sebab kalau kita tengok di Malaysia kita ni, kita ada majoriti semua orang Islam. Semua orang Islam. Tapi kalau kita tak gunakan peluang ni, sebaiknya kita rugilah, kita ketinggalan lah. Sebab sebenarnya Tuan Moderator, kalau kita tengok, kalau ikut kajian dan pengalaman saya sendiri, sebenarnya orang Cina, orang India sekarang pun, mereka tahap kesedaran dia, tahap kepercayaan dia kepada persejalan halal ni lebih tinggi sebenarnya. Mereka kalau kita tengok di kalangan usahawan-usahawan daripada kaum Cina, kaum India, mereka sedaya upaya akan cuba mendapatkan persejalan halal. Sebab mereka tahu betapa pentingnya, betapa perlunya persejalan halal ni kepada sebuah produk. Jadi kalau orang kita ataupun usahawan IKS kita masih lagi menunggu, masih lagi belum ada kesedaran, saya rasa ini satu kerugian yang besar lah. Ini kalau kita bercakap, kalau kita nak produk kita lebih kompetitif lah, nak maju ke depan lah. Okey, Hayo. Yang Hayo sebut tu, kita tengok satu dari segi, yang pertamanya segi halal ni, yang pertama dari segi tanggungjawab kita lah untuk dia bagi makan kepada semua masyarakat, termasuk Islam dan juga bukan Islam. Yang keduanya adalah dari segi keuntungan lah. Dia ada dua, keuntungan dunia dan juga keuntungan akhirat sebenarnya. Betul. Yang akhirat tu yang utama, tapi lepas kita kejar yang tu, yang dunia pun ikut sama kan. Maksudnya dari segi keuntungan tu, mungkin adik Su Resources sendiri boleh nak tengok perkembangan daripada tahun ke tahun, sale. Kalau macam musim sekarang ni macam mana, Hayo? Tahun lepas dan tahun ni. Sebenarnya nak cakap macam mana, rahmat, kalau orang kata PKP ni, ada setengah orang kata satu malapetaka ke, kita tahulah kan. Tapi bagi saya juga, dia ada rahmat dia jugalah. Sebab dengan produk yang dah ready halal, dengan senario yang berlaku sekarang, saya punya keuntungan ataupun sale tu memang meningkat berkali ganda lah. Alhamdulillah dari segi, sebab sekarang ni pun saya pun dah tukar konsep. Sebab sekarang ni kalau kita tengok since COVID melanda ni, saya tukar konsep kepada sistem online. Sekarang ni kalau kita tak ikut trend sekarang, sistem online, kita rugilah. So kita guna sistem online. Saya juga guna sistem agent, di mana orang ramai sekarang dah takut nak keluar rumah, takut nak pergi kedai, dah takut nak pergi pasar raya kan. So sekarang ni kita buat konsep di mana customer nak produk kita akan produk mencari customer. Macam itulah lebih kurang. Maknanya kita pergi COD ataupun kita punya agent kita di seluruh Malaysia akan pergi COD secepat yang boleh untuk customer mendapat produk tersebut. Jadi konsep yang saya buat ni, alhamdulillah nampaknya berkesan, nampaknya berhasil dengan baik. Kalau compare sale pada tahun lepas tu, memang banyak peningkatan lah. Saya percaya industri makanan ni sebenarnya dia
walaupun berlaku apa-apa bencana sekalipun, kalau kita melakukannya dengan cara kaedah yang betul, insya-Allah industri makanan ini akan sentiasa boleh bertahan dan mungkin juga boleh meningkat. Dan dalam keadaan sekarang ni COVID, kita tahu dalam keadaan orang ketakutan, orang takut nak keluar, orang sakit, tapi still orang nak makan. Cuma pada kita sendiri, terpulang pada kita macam mana kaedah kita nak explore market, macam mana kita nak counter, nak deal dengan trend sekarang. Maksudnya apa kaedah yang kita gunakan. So sekarang ni saya fokus online dengan sister agent, dan pada masa sama kita perhebatkan lagi marketing lah, pengetahuan ataupun kita panggil iklan lah kepada produk kita lah. So far alhamdulillah lah, Tuan Moderator, sambutan dia sangat menggalakkan lah. Ya, maksudnya apa yang Hai-O cakap tu, kita kena ikut arus masa. Ya, betul. Ya. Pepatah ada, kalau biasa kita dengar, setiap halangan tu ada peluang dia. Setiap cabaran tu ada kekuatan yang kita perlu cari kan. Ya, betul. Saya tahu ramai juga di kalangan kita yang usahawan yang masih lagi mencari macam mana cara nak dia dah okey, dah stable, tapi tiba-tiba mari PKP, mari COVID ni, ada yang down, ada yang boleh cari. Betul. Tapi untuk sekarang ni, untuk syarikat Adik Su Resources, plan yang akan datang sama ada untuk ditempatkan ataupun dah ada masuk ke luar negara? Okey. Produk Adik Su sebenarnya kita dah ekspor ke beberapa negara. Yang pertama sekali, kita mula-mula pada tahun 2017 kita dah ekspor ke Singapura. Ada beberapa jenis produk yang kita ekspor ke sana. Dan alhamdulillah sehingga sekarang mereka konsisten order, sebulan sekali. Sebulan sekali konsisten order. Kita juga masuk ke Saudi. Kita ada importer kita di Arab Saudi. Juga pada Saudi pada tahun 2019 kita mula hantar ke sana. Juga kita hantar ke Australia. Saya pun terkejut juga Australia ni. Saya dulu tak terfikir. Saya selalu fikir takkanlah Mas Saleh nak makan sambal kan. Tapi sebenarnya sangkaan saya silap. Rupanya di Australia ni kita jangan tengok Mas Saleh saja. Kita kena tengok di Australia ni ramai ASEAN people. Dia ramai ASEAN people yang tinggal di sana, yang migrate di sana. Rupanya sambutan dia sangat menggalakkan. Saya hantar ke sana sambal bilis, sambal belacan tu, Tuan Moderator. Sambal belacan pun. Untuk order yang pertama saya ingat lagi 200 kata saya, satu kata tu ada dalam 24 botol. Untuk order yang pertama 24 kata. 200 kata. Saya pula tanya distributor tu, "Are you sure you nak sambal belacan?" Jadi dia kata, "Kenapa? Kamu tak nak jual sama aku ke?" Sebab kita pelik kan. Jadi rupanya ada orang sana, orang Malaysia ramai di sana, orang Filipina sana, orang Indonesia, orang China, orang Vietnam, orang Thailand ramai menetap di sana. Mereka craving, mereka sangat menginginkan sambal-sambal daripada Malaysia. Ada permintaan. Betul. Dan sekarang yang terbaru, kita hantar ke Korea. Ini pun satu kejutan juga. Kita selalu makan makanan Korea kan kat Malaysia. Kita tak terfikir pula Korea ni suka makanan kita, sebab yang saya faham Korea ni dia very strict. Korea dengan Jepun very strict Tuan Moderator. Dari segi rules and regulation, dia nak masuk produk ke sana memang bukan senang-senang. Jadi kita hantar ke sana sambal ikan bilis, paste rendang dan juga paste ikan bakar. Yang kita hantar, dia minta kita daripada syarikat kami tiga pallet untuk trial. Jadi kita pun terkejut, trial saja dah 3 pallet. Trial saja 3 pallet Tapi dia punya proses tu Tuan Moderator, proses nak dokumentasi tu ambil masa lebih kurang setahun.
Bayangkanlah Detail. dia punya checking tentang bahan mentah apa kita pakai. Contoh saya bagi tahu ikan bilis. Ikan bilis dia siap tanya kita apa jenis ikan bilis. Kita nak jawab macam mana? Sebab yang kita tahu, sepanjang kita tahu ikan bilis ni ada hanya satu ikan bilis saja, satu ikan bilis kan. Tapi dia siap hantar gambar pada kita beberapa jenis ikan. Adakah jenis A, B, C dan D. Betapa macam tu sekali dia punya ketatnya syarat-syarat dia. Tapi alhamdulillah kita berjaya melepasi syarat-syarat tu. Dan baru beberapa hari lepas, selepas 3 bulan dia ambil trial, dia hantar kita kontrak kepada syarikat kami untuk dia menjadi sole distributor produk kami selama 5 tahun di Korea. Maknanya, dan dia juga buat penambahan order lah. Ini satu orang kata mungkin rezeki PKP ke, kita tak tahu lah, Allah Ta'ala bagi rezeki ni, alhamdulillah. Kita tak jangka sebab Korea kan. Sebenarnya yang pertama sekali, Tuan Moderator, kita balik pada halal tadi. Perkara pertama yang dia tanya kita masa kita proses dokumentasi tu, produk kita ni dah ada persijilan apa? Jadi kita jawab, kita ada persijilan halal dan kita dalam proses GMP dan juga HACCP. Bila kita beritahu kita ada halal, dia kata, yes, good. Maknanya dia dah bersetuju. So, dari situ kita nampak halal ni sebenarnya dah pun sampai di Korea. Halal ni pun dah kedengaran di negara mereka. Walaupun negara Korea, Australia tadi pun semua dia nak spek halal tu. Ya, betul. Dia tanya halal, apa spek? Dia akan tanya apa spek yang kita ada. Apa sijil yang kita ada. Jadi dalam hal ni balik kepada tajuk kita tadi, kenapa halal ni penting. Bagi saya ini sangat penting. Sebab negara-negara luar, contohnya di Jepun, di Korea, di Australia, mereka bukan saja mereka cari produk yang sedap dari segi cita rasa, tapi paling penting mereka nak tahu produk punya kualiti. Produk ni selamat tak untuk mereka? Apa kesan kesampingan kepada mereka jika mereka makan produk this. Itu yang mereka utamakan. Yang tu kita kena, usahawan kita sendiri pun kita tak boleh nak, kadang-kadang kita jangan shock sendiri. Maksudnya usahawan kita kalau nak buat produk, jangan kata bila tanya kenapa menjual produk makanan, mereka akan jawab produk aku sedap. Aku tahu produk aku sedap. Dia bukan setakat sedap saja, doktor sekarang ni. Sebab pengguna sekarang ni, customer sekarang ni, mereka dah cerdik dah, mereka dah pandai dah. Mereka dah boleh kaji dah. Kadang-kadang mereka akan tengok apa ingredient, apa kandungan yang kita letak. Mereka akan tanya, mereka akan soal siasat kita pula. Ini contohnya bahan apa ni? Ikan ni ikan apa? Contoh. Sampai macam tu customer punya pertanyaan sekarang. So, kalau kita buat produk hanya sekadar orang kata sekadar nak ada produk saja, kita tak boleh nak pergi jauh. Kita nak pergi nak compete dengan produk-produk yang ada jenama besar, kita agak susahlah. Okey, Hayo. Tadi kita dah cerita pasal luar negara kan. Orang yang dengar, kawan-kawan usahawan kita pun dah cuak dah kata kan. Main cakap luar negara je. Yang tempatan ni pun tak tahu macam mana lagi. Betul. Segi untuk persijilan halal, adakah susah untuk kita mohon sijil halal? Okey. Kalau tanya saya, pengalaman. Kalau tanya saya, sangat mudah. Sangat mudah. Pertama sekali, kalau kita tengok agensi sekarang ni, SME Corp sendiri, saya boleh sebut satu-satu lah. Mara, Pharma, Mardi, apa lagi saya nak sebut? ECR, Sirim, semua ni ada program halal masing-masing di bawah agensi masing-masing. Betapa kerajaan ataupun agensi betapa naknya membantu usahawan-usahawan kita. Kalau kata ada kekangan, ada masalah, saya rasa masalah tu memang ada. Tapi kalau kita nak, ada pihak-pihak ataupun agensi yang membantu. Contohnya SME Corp sendiri ada geran mesin, geran mesin, ada geran penambahbaikan infra, ada geran bentuk nasihat. Sama juga Mara, saya tahu Mara pun ada buat program BEST,
Ada juga kelas-kelas kursus-kursus yang dianjurkan untuk memberi knowledge, memberi ilmu pengetahuan kepada usahawan-usahawan kita. Di pihak kerajaan nampak ada kesedaran besar betapa pentingnya halal ni. Cuma di pihak usahawan sendiri harus ada inisiatif ataupun ada kena buang blokade kat depan tu. Kalau dari segi apa? Tuan Berita tanya tadi, susah tak susah nak buat halal kan? Saya boleh jawab memang apa? Banyak banyak kemudahan yang disediakan oleh kerajaan sebenarnya kepada usahawan. Dari segi prosedur, dari segi orang panggil apa, birokrasi apa semua tu macam mana pengalaman? Pengalaman saya masa saya mohon dulu tak ada masalah birokrasi. Tak ada masalah birokrasi. Sebab apa yang saya difahamkan di pihak halal sendiri, halal JAKIM, saya berusaha juga dengan halal JAKIM Terengganu, dengan halal JAKIM KL. Mereka sebenarnya pihak halal ni mereka nak sangat membantu usahawan, memberi usahawan ni produk halal, persejalan halal. Maksudnya mereka nak menunjuk jalan macam mana, sampai tahap macam tu. Memudah cara untuk usahawan kita mendapat halal. Jadi kalau dari segi kata ada birokrasi ke, ada pilih kasih ke, saya rasa tak nampak perkara ni. Sebab kalau benefit, apa benefit kalau pihak halal JAKIM dapat sebenarnya kalau ada birokrasi kan? Sebab saya pun difahamkan tak ramai yang usahawan yang memohon. Kalau contoh di Terengganu, kalau usahawan nak memohon persejalan halal, saya rasa pihak halal JAKIM negeri Terengganu saya rasa mungkin akan sambut dengan tangan terbuka kot. Betapa naknya agensi halal membantu usahawan-usahawan kan. Itu yang pemahaman saya lah, setakat yang saya tahu. Sebab dari segi dokumentasi mungkin dah ada sedikit yang kita nak secara detail. Bahan mentah, macam tadilah, macam Ayu cakap cerita ikan bilis yang datang daripada mana, tepung ambil daripada mana, gula semua kan. Betul. Yang itulah yang mensahihkan ataupun yang mengesahkan bahawa apa yang kita guna tu ada siji halal. Betul. Maksudnya pihak JAKIM, pihak Jabatan Hal Ehwal Agama masing-masing mengesahkan ataupun mengakui bahawa dia menggunakan bahan-bahan yang ada segi halal. Satu, yang keduanya dari segi proses lah. Dari segi proses dan juga kebersihan. Segi halal ni teruskan tempat kena bersih, kena ada kawalan serangga, perosak. Betul. Apa semua kan. Sebab sepanjang teruskan Ayu. Memang proses yang Tuan Moderator khabar tu, beritahu tu memang kita sendiri pun lalui. Tak ada pilih kasih. Maknanya kita beli cili. Dari mana cili tu, pembekal mana? Kan? So kita nak kena declare masa proses dokumentasi tu, kita nak kena declare lah dari mana cili kita beli. Gula, contoh gula jenis apa kita pakai. Syarikat gula, pembekal gula tu ada standard apa kan. Benda-benda macam tu memang itu usahawan kena faham lah. Sebab kita tahu bila kita nak buat satu produk halal ni bukan hanya output ataupun produk keluar siap saja halal, tapi produk masa proses pun kita kena pastikan halal. Cara kita proses, cara pengangkutan kita, pengangkutan bahan mentah kita pun kita kena bebas daripada najis. Contoh pekerja-pekerja kita pun kena ada SOP, tak boleh tempat yang kita buat proses tu ada najis. So benda-benda macam tu yang diambil kira halal ni. Contoh, saya bagi contoh, kalau tempat proses ikan bilis, contohnya ada di tempat-tempat di negeri-negeri luar kan, ada yang menggunakan, yang biasanya perusahaan ikan bilis ni mungkin ada di kalangan bangsa lain. Dan mungkin mereka menggunakan binatang seperti anjing untuk menjaga kawasan-kawasan tersebut. Jadi perkara-perkara macam ni, pihak JAKIM, sefahaman saya, pihak JAKIM akan pergi buat checking di tempat tersebut. Betul Tuan Moderator, kalau betulkan saya kalau saya silap. Betul.
itu bermakna betapa halal ni bukan setakat orang kata dari segi dari segi proses orang Melayu, orang Islam saja yang buat. Dia proses halal ni dia terlalu detail. Dia kalau kita sebutkan halal atau thayyibah lah, maknanya dia pada proses kebersihan, cara macam saya sambal, cara kita kupas bawang, kita punya pekerja pakai sarung tangan, pakai dia punya penutup kepala, semuanya mengikut SOP yang ditetapkan oleh Halal JAKIM lah. Suntikan typhoid apa semua. Betul, itu typhoid. Saya sendiri pun memang ambil typhoid. Ambil efek juga. Okey. Satu lagi lah perkongsian daripada Hai-O berkaitan dengan pengalaman sijil halal. Adakah lepas dapat sijil halal tu terus kita boleh berjalan lancar ataupun ada pemantauan dan juga guideline ataupun bimbingan daripada halal sendiri dan juga lain-lain agensi lah untuk halal ni tuan moderator dia selalu datang random. Kadang-kadang kita risau. Dia ni nak datang, dia tak bagi tahu kita dia nak datang kilang, nak datang inspection, nak datang checking, dia datang random je. Maksudnya dia tak bagi tahu kita dulu. So jadi bila berlaku seperti itu, kita di pihak kilang harus sentiasa berada dalam keadaan yang terbaik lah. Sentiasa dalam keadaan bersedia. Tak boleh nanti bila pihak halal nak datang checking barulah kita nak jaga kebersihan. Tak. Di pihak kilang saya sendiri memang kita akan memang menitik beratkan soal keselamatan, soal kebersihan lah. Jadi macam di contoh, terutamanya sekarang ni kalau di kilang saya sekarang ni saya ada banyak produk yang dah halal. Saya baru memohon halal tadi tuan moderator sebut lebih kurang 70 saya pun dah lupa 72 produk halal. Jadi OEM ada 5 OEM. Jadi OEM kenapa tuan moderator saya memohon halal tu sampai 70? Sebab sekarang ni kita tahu usahawan kita sekarang ni kalau mereka nak bina kilang sendiri, mungkin mereka ada kekangan. Mungkin mereka terpaksa mengeluarkan kos modal yang besar. Jadi mereka sudah keluarkan modal untuk buat kilang. Lepas tu nak tambah baik produk pula. Lepas tu nak menjual, nak market pula. Banyak perkara yang berlaku. Jadi syarikat saya mengambil inisiatif, mengambil satu orang kata tanggungjawab lah juga, di mana siapa-siapa usahawan yang nak buat produk sambal, nak buat produk makanan yang berasaskan sambal, boleh datang ke kilang kami buat OEM. Masuk OEM ni contract manufacturing. Maksudnya datang, contohnya saya ada paste odeng ataupun paste tom yum. Contohnya tuan moderator sendiri nak buat paste tom yum brand atas tuan nama jenama sendiri. Boleh datang dekat saya, kita tolong buat proses mengikut spesifikasi halal yang ditetapkan, dan insya-Allah produk tuan moderator ada halal JAKIM. Yang mana dah produk kami sendiri yang kami dah listing tadi tu dah disahkan, diluluskan oleh halal JAKIM. Jadi untuk kita kira tukar jenama lah, tukar baju lah kita kira. Bahasa mudah dia tukar baju lah. Jadi tak perlu lagi usahawan-usahawan ni nak fikir nak kena buat penyediaan, nak kena buat infra, itu kos yang besar kan. Ini salah satu sebab saya memohon sampai 71 produk tadi. Saya ada banyak produk yang trending sekarang pun kita ada juga. Contohnya, cuma saya tak ada lah produk harimau menangis, saya tak ada lah. Sambal petai sambal bilik, petai, sambal macam-macam betul. Odeng tak odeng lah. Dari segi OEM ni, sejak bila dah syarikat Adik Su buka peluang ni? Okey, saya membuka OEM kepada usahawan luar ni bermula tahun lepas.
Masa tu masa PKP lah. Sebab masa tu ramai saya dapat pertanyaan daripada usahawan yang bertanya nak buat produk. Jadi saya berbincang dengan director lain, kenapa tidak kita open kepada orang lain juga. Sebab kita tengok kapasiti kita pun masih lagi ada ruang. Kapasiti di kilang pun masih ada ruang lagi untuk kita buat produk OEM. Dan sekarang ni kita ada lebih kurang 5 produk di bawah jenama lain lah yang membuat di kilang kami. Maksudnya tak ada masalah. Kilang dah siap spek halal, apa Ya, semua, betul. packaging. Betul. Dan juga pekerja pun dah memang cukup syarat semua dah. Betul. Cuma untuk keluarkan produk sahaja. Kita siap designer lagi. Kita siap designer lagi untuk designkan brand mereka, jenama mereka. Cuma tugas mereka macam mana mereka nak jual. Mereka hanya fikirkan macam mana nak jual, macam mana nak cari market, apa target customer mereka. Jadi mereka tak perlu fikir dah nak buat produk lah, nak beli bahan mentah lah, nak bergaduh dengan pekerja lah, macam-macam lah. So hanya fokus cara nak menjual saja. Produk dah siap dah. Fikir marketing saja. Fikir marketing saja. Okey, untuk kita pun makin ni dah semakin nak ke penghujung. Cuma saranan ataupun nasihat nak membuka jalan untuk bagi yang baru nak bermula dengan perniagaan ni macam mana? Ayo. Okey, nasihat saya lah, kita faham dengan COVID melanda ni ramai yang terjejas. Ramai rakan-rakan usahawan saya pun ada yang terjejas, ada yang tutup kilang. Cuma kita yang dah ada kilang tu, mereka tak boleh nak undur dah, sebab mereka dah jalan terus, dah separuh jalan, mereka kena teruskan. Saya nak ucapkan ataupun nak nasihat, semoga sabar, semoga tabah, cuba cari kaedah baru bagaimana kita nak sustain, nak bertahan. Dengan trend sekarang orang duduk kat rumah, apa kaedah yang baru kita boleh gunakan? Yang pertama, kita kena ikut trend. Kita jangan rasa kita sombong diri, aku nak ikut cara aku. Tak, kita kena ikut trend sekarang. Semua sekarang bisnes tukar kepada online bisnes. Pun kita pun kena ikut cara tersebut. Dan kepada usahawan yang baru nak menjadi usahawan, sebab ramai, saya tahu bila ramai duduk PKP ni, ramai stay at home, mulalah datang idea-idea nak buat makanan, nak menjual daripada rumah kan. So tak ada masalah, bagus, idea tu bagus. Cuma kita kena ingat satu, kita nak menjual makanan, orang nak makan ni, kita kena jaga kualiti. Jaga kualiti sebab ia akan melibatkan kesihatan ramai orang kan. Kita hanya jangan gairah bila trend sekarang ni orang membeli daripada online, kita pun gairah nak ambil peluang untuk mengaut keuntungan yang besar dan kita lupa kepada kualiti. So kualiti tetap nombor satu, keselamatan tetap nombor satu. Disambil kita menjana keuntungan, jangan kita lupa tentang tu. Dan saya nasihatkan juga kepada usahawan yang baru nak berniaga, kalau yang nak buat proses makanan berasaskan seperti sambal, saya buka kepada sesiapa saja di seluruh Malaysia yang mendengar, boleh datang buat OEM dengan kilang saya. Tak perlulah macam mereka susah nak buat cara rumah homemade ke, ataupun nak sakit kepala nak fikir bahan mentah kan. Cuma saya buka peluang ni kepada yang nak berniaga. Ini pun juga salah satu kongsi rezeki yang saya lakukan lah, yang saya buat. Sambil-sambil saya memasarkan produk di bawah jenama saya sendiri, saya juga buka peluang kepada usahawan-usahawan lain untuk membuat produk ataupun menjadi usahawan, dan mereka akan mendapat produk di bawah jenama dia sendiri, mengikut resepi dia sendiri. Dan juga ada orang tanya soalan di Facebook. Nombor kontak ataupun PIC yang boleh dia hubung untuk buat produk sendiri tu. Boleh. Saya bagi nombor bisnes saya 019 019 666 6 4 kali 6 6 446. Ni nombor bisnes saya. 019 6666
446. 446. Boleh jangan segan-segan, jangan malu nak bertanya. Bukan saja nak buat bisnes, nak bertanya pandangan, pendapat pun boleh. Kita boleh kongsi pandangan, pendapat. Nanti admin akan kongsi di share link dah kat bawah tu nanti. Ya, sekarang ni tuan moderator. Sekarang ni pula kalau kita sebut pasal konsep kongsi rezeki, sebenarnya sekarang ni saya tengah buat satu tengah mengeluarkan produk baru. Produk baru sambal bilis yang sekarang ni menjadi viral. Di bawah jenama dua botak. Dua botak. Ini nampak ada botak, dua botak atau dua kepala botak tu di sambal bilis petai, sambal bilis biasa. Ini sekarang ni mendapat sambutan yang sangat baik di mana saya menggunakan sistem ejen. Saya berkongsi rezeki dengan pengedar-pengedar di seluruh Malaysia yang mana berminat nak menjana pendapatan. Alhamdulillah, kita ada sekarang lebih kurang 400 lebih ejen yang mengedar ni sambal ni sekarang di seluruh Malaysia. Dan kita trending betul lah. Macam mana tuan moderator? Sangat-sangat trending tu sambal tu. Alhamdulillah. Jenama. Ini saya buat dengan Pia. Saya dengan Pia main bola Kelantan tu. Dua botak. Hairul dan Pia lah. Dua kepala botak. Kita mula launching produk ni pada pertengahan bulan 4 dan pada hujung bulan 6 baru-baru ni kita dah jual hampir 70,000 botol. Sambutan yang baik. Jadi kalau ada yang mendengar di luar sana yang nak menjadi pengedar, yang nak menjana pendapatan pun boleh. Alhamdulillah produk ni diterima baik dan dapat feedback semua kata sedap betul. Itu tuan moderator semua kata sedap. Alhamdulillah. Sedap tu. Betul sedap. Disahkan. Terah dah kan? Alhamdulillah terah dah. Itulah dia. Okey, Hayo ada satu soalan daripada Facebook. Dia tanya macam mana remain untuk bisnes ni semasa tempoh PKP ni sebab ramai juga yang keluarkan produk sambal sekarang. Okey. Produk yang sama. Memang ramai orang keluarkan produk sambal sebab macam saya kata tadi bila masing-masing duduk kat rumah kan, masing-masing datanglah banyak idea nak buat produk sendiri, nak menjual kan, dengan terkesannya dengan PKP income pun, pendapatan pun dah kurang. So mereka mencari alternatif membuat produk sendiri. Memang ramai menjual produk sambal, tapi untuk saya persaingan tu memang tetap ada. Di mana-mana kita pergi pun tetap ada saingan. Cuma saya percaya pada satu benda, rezeki. Rezeki Allah SWT. Masing-masing ada kekuatan sendiri. Masing-masing ada kelebihan sendiri. Maksudnya cara kita marketing produk kita. Mungkin ada setengah orang tu dia menggunakan artis contohnya untuk promo. Mungkin ada setengah orang dia ada kekuatan dia dekat Shopee online. Mungkin ada setengah orang dia ada kekuatan dia dekat ejen. So masing-masing ada kekuatan masing-masing. Untuk saya pula saya percaya pada rezeki. Satu, saya menggunakan konsep kongsi rezeki di mana siapa-siapa saja boleh menjadi pengedar dan setiap pengedar saya sarankan untuk menjadi ejen. Saya sarankan kepada mereka, yang pertama syarat mereka mesti rajin membuat promote di social media masing-masing. Kita ada free marketing sekarang ni. Kita jangan buang duit pergi beli FB ad yang mahal lah, apalah. Kita ada phone kan. Hari-hari kita duduk rumah, kita main phone. Kita buat je, promote saja dekat WhatsApp status, WhatsApp friend. Kita ada WhatsApp group, ada banyak grup kawan-kawan sekolah, grup family, grup motor, grup kereta. Kita ada FB story, ada FB follower kita, kawan-kawan kita. Kita promote hari-hari. Alhamdulillah. Kalau kita rajin promosi, insya-Allah orang akan nampak apa yang kita jual dan orang akan ada tarikan untuk membeli ataupun untuk membantu perniagaan kita. Okey, terima kasih Hayo atas perkongsian tu. 3 perkataan untuk prinsip Hayo dalam perniagaan ni dan juga untuk industri halal ni. Okey, pertama sekali kalau tanya saya, pertama saya kena jujur lah dengan produk yang saya jual. Kena jujur. Di samping kita nak menjana pendapatan ataupun keuntungan, kita tak boleh buat produk tu sesuka hati ataupun sewenang-wenang. Orang kata buat ambil mudah. Tak, saya yang dari segi kualiti saya ambil berat. Dan yang paling penting
cita rasa tu memang tetap orang kata kita kena kekalkan lah. Tak boleh sekejap sedap, sekejap rasa tawar, sekejap rasa ini, sekejap rasa ini. Itu kualiti saya sangat titik beratkan. Apa lagi ya? Dari segi 3 perkara ni, saya rasa itulah. Kita jangan tipu orang lah. Jujur tu maksudlah tipu orang lah, macam tu lah. Jujur, kualiti, cita rasa. Cita rasa kita kena konsisten lah. Tak boleh sekejap kita up and down. Nanti orang customer marah sebab yang membeli produk kita adalah customer. So kita kena jaga kualiti lah, cita rasa. Macam saya contoh yang sambal ni, Tuan Moderator, saya buat konsep premium produk. Maksudnya kalau kita tahu produk-produk Aditsu, di bawah Aditsu ni produk yang kalau penggemar Aditsu, dia punya pecinta yang setia. Dia tahu produk Aditsu ni sedap, so dia akan setia lah sampai sekarang. Kita ada data tu. Sambil bahan-bahan yang kita gunakan, kita tak kedekut bahan. Maksudnya kita buat satu produk tu seperti kita nak makan sendirilah. Macam kita nak makan kat rumah lah. Macam adalah kita macam kita nak jual, kita letak bahan ni sikit ke kurang ke. Jadi itu bukan cara kami lah. Kita buat produk tu, kita buat seperti macam kita nak makan sendiri. Okey, saya teringat sebelum tahun 2020 lah kan. Tahun lepas kita dah tak boleh nak rentas negeri apa semua. 2019, 2018 saya biasa juga orang panggil pergi mesyuarat, pergi kursus di Sabah, Sarawak. Kawan sekerja di Sabah, Sarawak kirim sambal Aditsu. Oh, ya ke? Kirim awal-awal untuk bawa ke terbang ke sana. Betul. Yang tu yang kata peminat setia tu kot. Betul. Kita macam kami memang kami ada peminat setia lah. Cuma mungkin dari segi pemasaran tu kami kena perhebatkan lagi kot supaya lebih ramai mengenali produk Aditsu lah. Ini antara produk-produk kami lah. Ada sambal bilih juga. Dia berbeza, Doktor. Tu Tuan Moderator. Ini sambal bilih Aditsu, ni sambal bilih 2 botak. Tapi syarikat yang sama keluarkan. Yang ni kita buat edisi premium sikit. Bilih dia banyak, ada petai banyak. Petai yang bilih yang kita pakai bilih mahal ni Tuan Moderator. Kita pakai bilih, orang panggil bilih halus, bilih Jepun. Sikit ke kita nak tutup lah, tapi ada perkongsian ataupun soalan. Okey. Ada tak strategi ataupun timing untuk promote produk ni, untuk promote produk dalam musim sekarang ni lah, untuk zaman ataupun masa PKP ni? Ada strategi timing tak? Dia ada, betul. Dia ada time dia yang sesuai untuk kita promote. Okey, kalau ikutkan dengan orang stay at home sekarang ni, orang banyak pegang phone. Kalau konsep yang saya pakai sekarang, yang saya tekankan kepada saya semua pengedar-pengedar, mereka mesti rajin promote dekat media sosial masing-masing. Sebab orang sekarang ni kat rumah, orang main phone. Ibu pun main phone. Nenek kita pun dah ada phone sekarang ni. Main phone di rumah. Anak kecil pun main phone masing-masing. Ayah kita pun ada Facebook sendiri. So kalau dia macam ni, kalau kita malas promote, orang tak tahu kita menjual produk. Saya bagi contoh simple. Kalau hari ni kita promote, lepas tu minggu depan pula baru kita promote. Itu tidak membantu. Maksudnya kita kena promote hari-hari. Kalau kita menjual lah, kenapa kita nak malu nak promote? Contohnya kita promote hari ni. Hari ni saya promote, mungkin dia tak lalu dekat wall Tuan Moderator. Besok saya promote dekat FB, mungkin hari kedua tak nampak lagi dekat Tuan Moderator punya wall. Mungkin hari ketiga saya promote lagi. Mungkin hari ketiga tu Tuan Moderator busy, tak sempat nak check Facebook, nak tengok Facebook. Tapi mungkin hari keempat, hari kelima, saya promote lagi. Tapi kebetulan hari itu Tuan Moderator ada masa ruang sekejap nak tengok Facebook, tiba-tiba terlintas. Wow, ini produk daripada Aditsu, daripada 2 botak. Bermakna Tuan Moderator dah terbaca yang Hi-O sekarang sedang menjual sambal. Dan Tuan Moderator dah letak kat sini. Oh, aku akan ingat kat sini yang Hi-O telah menjual sambal. Jadi dia dah masuk dalam fikiran tuan Moderator dah.
Yeah. Tapi tuan moderator tak beli lagi. Tapi saya keep promote lagi. Mungkin masuk hari ke-10, saya promote. Tuan moderator nampak lagi dekat wall. Ish, aku nak try lah sekali beli. So sekali tuan moderator beli, hari ke-10. Hari ke-10 tuan moderator beli, tuan moderator rasa, weh sedap lah sambal dia, patutlah dia promote, sambal dia sedap. Jadi kita dah dapat satu customer yang suka produk kita, yang puji produk kita sedap. Ini cara yang orang kata free marketing sekarang ni. Kalau kita promote hari ni, lepas tu 2 minggu lagi pula baru promote, itu dia tidak membantulah. Sebab kita kena rajin. Kita kena rajin. Lepas tu pula timing dia ada timing dia pula. Contohnya dia punya prime time dia daripada tengah hari tu, tanya orang sibuk, orang cek nak makan apa. Orang kat pejabat akan cek hari ni nak beli apa kan. Kat rumah pun, orang kat rumah, suri rumah pun akan fikir nak masak apa hari ni. Daripada pukul 10 sehingga pukul 2-3 petang tu, itu prime time. Itu masa yang sesuai untuk kita promote. Jangan kita promote pukul 2 pagi, 3 pagi, orang tengah tidur. Siapa nak baca? Itu silap. Tengok bola sekarang ni. Orang tengok bola, orang tak buli lah. Orang jual sambal-sambalnya, orang tak buli lah masa tu. Orang tengok bola je. Itu timing pun kena penting. Gunalah yang free marketing. Tak payah nak fikir nak pergi beli FB ad dulu sebab itu cost. Betul, FB ad pun bagus, tapi itu cost yang kita terpaksa bayar sampai RM50 satu hari, yang RM1 itu mahal. So kita guna free marketing, kita hujung jari je. Kita sendiri yang nak kena rajin. Itu je. Mungkin ambil masa dalam satu hari tu, mungkin ambil masa dalam setengah jam untuk promote produk, bagi produk knowledge, contoh bagi tahu. Dia jangan terlalu nampak promotion kita tu terlalu menjual. Jangan bagi nampak macam, okey siapa nak beli sambal aku, tak boleh sangat. Sebab customer ni, kalau dia baca dekat Facebook kita terlalu tulisan ayat macam nak menjual, dia jadi jebung, dia jadi boring. Dia jadi bosan. So kita hanya bercerita saja apa kebaikan produk kita. Kita pakai bilis apa, bilis mahal kita pakai, produk kita sedap. Lepas tu ramai customer bagi feedback yang bagus-bagus. Kita bagi tahu tentang kebaikan produk kita. Macam tu. Okey, terima kasih IO atas perkongsian. Ya, sama-sama. Komen memang sedap, sambal 2 botak terbaik. Alhamdulillah, terima kasih. Daripada Nur Aisyah, Umi Adin, sambal 2 botak makan dengan ketupat memang best. Tak raya pun makan dengan ketupat. Okey je, tak ada masalah. Okey, terima kasih banyak IO di atas perkongsian, penceritaan dan juga orang panggil apa? Nak kata perkongsian lah, lebih kepada perkongsian kepada usahawan berkaitan dengan bisnes sendiri dan juga berkaitan dengan industri halal, yang mana di antara pemegang sijil halal, dan juga kita akan rasakan bahawa Adik Su ataupun IO sendiri sebagai ikon halal lah, ikon untuk pensijilan halal di Malaysia dan juga di Terengganu, dan juga kita doakan semoga bisnes makin bertambah baik, makin berkembang dari semasa ke semasa. Yang sekarang ni pun dah nampak perkembangan dia tu, nanti minta biar lebih berkembang lagi lah. InsyaAllah. InsyaAllah. Okay. Terima kasih banyak-banyak kepada Semikop, terutamanya Semikop. Okey, kata-kata akhir saya nak ucapkan banyak-banyak terima kasih sebenarnya kepada, pertama sekali kepada customer produk saya lah yang setia, teruskan setia mengguna produk saya. Kepada customer baru juga yang cuba dah sambal 2 botak ni, yang viralkan produk 2 botak ni, alhamdulillah terima kasih banyak-banyak. Teruskan menyokong, teruskan menjadi pengedar saya yang hebat-hebat. Juga saya tak lupa, saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak. Ini tenaga penting sebenarnya di sebalik syarikat Adisu, iaitu agensi-agensi kerajaan. Terutama sekali SME Corp yang banyak tolong dari segi geram pemberian geram mesin, geram pengembangan. JAKIM sendiri yang meluluskan pensijilan halal kepada syarikat Adisu, kepada MARA yang memberi bantuan dalam bentuk kursus-kursus, bentuk bantuan, bentuk pinjaman pun ada, YPU, Yayasan Bangunan Usahawan,
SIRIM, ECR dan juga berbagai-bagai lagi lah. MOA pun ada, MAFI pun ada, ya Allah banyak. Sebenarnya kalau usahawan kita nak menjadi usahawan, banyak yang pihak PJC nak membantu sebenarnya. So kepada Fama juga yang membantu untuk ekspor luar negara, Mardi bahagian penyelidikan, R&D, ya Allah banyak saya nak sebut di sini. Terima kasih banyak-banyak. Saya sangat terharu, saya sangat tak ada kata-kata nak ucapkan. Tanpa agensi kerajaan, tanpa customer-customer, siapalah kami Adisu ni. Itulah, terima kasih banyak-banyak. Teruskanlah menyokong produk saya. InsyaAllah saya akan teruskan keluar produk-produk yang terbaik lah untuk kita, untuk orang ramai semua. Terima kasih banyak-banyak. Okay, terima kasih Hairo di atas perkongsian dan juga kata-kata akhir yang merupakan pengarah eksekutif pemasaran Adiksu Resources Sendirian Berhad, dan juga dengan peluang yang kita adakan secara langsung pada petang ni. Juga ucapan terima kasih kepada Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi dan juga SME Corp di atas peluang untuk kita berkongsi sedikit sebanyak pengalaman dan juga ilmu berkaitan dengan bisnes dan juga persijilan halal. Jadi kita harapkan supaya apa yang kita bincang pada petang ini memberi sedikit sebanyak manfaat, memberi sedikit sebanyak semangat baru untuk kita terus memotivasikan kita sebagai usahawan dan juga usahawan-usahawan baru yang baru nak menceburi bidang ini untuk terus maju, untuk terus mendalami dalam ilmu ini. Jadi terima kasih banyak-banyak. IO sekali lagi terima kasih di atas terima kasih sama-sama kelapangan masa dengan komitmen yang banyak dengan kesibukan di sana dan di sini. Jadi terima kasih banyak-banyak semua. Okay. Sama-sama. Bagi pihak saya juga saya minta maaf di atas segala kekurangan, tersilap bicara apa semua. Dan terima kasih juga di atas segala perhatian dan juga komen-komen dan juga sama-sama untuk kita menjayakan webinar kita pada hari ini bersempena dengan Minggu PKS 2021. Jadi sekian saja. Kita jumpa, insyaAllah kita akan jumpa di lain kesempatan dan peluang. Dan selamat maju jaya kepada HIO, Adiksu dan juga semualah usahawan. Mudah-mudahan kita diberkati dan dalam rahmat Allah Ta'ala sentiasa. Dan juga kita doakan semoga wabak COVID-19 ini diangkat daripada negara dan juga dunia kita ni, insyaAllah. Terima kasih banyak semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.